Hari ni kita kata tak perlu SPM. Apabila kita susah nanti, orang yang mengajak, yang mewar-warkan benda ini, dia tak akan tolong kita. Kebanyakannya begitu. Ia bukan sekadar kita nak harta, bukan sekadar kita nak duit. Ada kes dahulu di sebuah kota besar di Bandaraya, saya berhadapan dengan seorang remaja. Dia kata, cikgu, saya tak belajar pun tak apa. Bapa saudara saya dah ada beberapa restoran besar, restoran ikan bakar, dan bapa saudara saya kata lepas SPM nanti kerja dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana terus setia di channel Cikgu Rafizam. Hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk yang special yang berlaku dalam negara kita, di seluruh negara. Dilema segelintir anak orang kaya, dilema segelintir anak orang kaya yang mempunyai banyak harta keluarga dan mereka mula merasakan satu, tak perlu belajar, maknanya kalau tak pergi sekolah, tak belajar pun tak apa cikgu. Okey, yang kedua, tak perlu ada SPM. Pernah viral beberapa kes ni, segelintir orang dia kaya, dia tak belajar dia tak ada SPM dan dia macam promote sedikit kan. Tengok aku, tak ada SPM pun boleh berjaya, ada kereta besar contohnya. Ketiga, jaminan dah ada. Ada kes dahulu di sebuah kota besar di Bandaraya, saya berhadapan dengan seorang remaja. Dia kata, cikgu, saya tak belajar pun tak apa. Bapa saudara saya dah ada beberapa restoran besar, restoran ikan bakar, dan bapa saudara saya kata lepas SPM nanti kerja dengan dia. So dah ada jaminan, so dia pun santai, tak nak belajar. Yang keempat, dah atau sedang berjaya berniaga. Zaman sekarang sedang dia bersekolah, maklumlah musim online dan sebagainya kan. Zaman digital, dia dah berniaga macam-macam, jual secara online dan dia dapat duit. So dia kata, tak payah belajar, tak apa, tak pergi sekolah pun tak apa. So ini saya akan mengupas isu ini. Saya akan menjawab semua persoalan ini berkenaan dengan hala tuju masa depan. Dan isu utama adalah persoalannya, kita nak bina masa depan anak-anak remaja yang saya kasih sekalian seluruh negara. Ingat, kita pergi sekolah ni, kita belajar sains, bahasa Melayu, matematik. Bukan sekadar kita nak dapat A saja, bukan sekadar kita nak dapat B saja. Tapi dia lebih daripada itu. Banyak perkara yang berlaku tentang apabila kita belajar ilmu akademik, ianya memberi kesan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam Islam dah sebut dah, ilmu ini adalah wajib. Selalu saya kongsi dalam video-video sebelum kan, kata Nabi, sabda Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Okey, hari ni saya tulis. Okey, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan. Jadi, salah satu jalan kita menuntut ilmu zaman sekarang adalah kita ke sekolah kan, kita belajar macam-macam. Baik, berbalik kepada tadi, sebenarnya walaupun kita dah ada banyak harta, keluarga kita contohnya ada banyak rumah kan, ayah kita boleh bagi kita seorang satu adik-beradik, satu banglo contohnya. Tetapi ilmu ini bila nak bina kehidupan, dia akan menjadikan kita orang yang cerdik. Sebab itu kita tengok pada hari ni, ada orang dia dah pencen kerja, dia dah tua, dia masih belajar. Masuk short course, kursus-kursus pendek kan, untuk belajar ilmu. Apabila kita pergi sekolah, kita belajar bahasa Melayu, sains, matematik, geografi, apa lagi, pelbagai subjek-subjek kemahiran. Ia bukan sekadar kita nak harta, bukan sekadar kita nak duit. Tetapi ilmu-ilmu tadi akan menjadikan intelijen kita ini bagus, kematangan kita bagus, jiwa, kalbu, hati kita bagus, psikologi kita bagus. Apabila ia bagus kan, bila kita belajar semua ilmu di sekolah, kita hormat guru, adab terhadap guru sebagainya, ianya akan menjadikan kita orang yang cerdik dan dapat survive. Kita nak bina kehidupan dengan baik. Dengan kata lainnya, apabila kita berkeluarga, kalau kita jadi suami nanti kan, ataupun yang wanita menjadi isteri, kita akan jadi suami atau isteri yang bagus, yang bertanggungjawab. Ada setengah orang, dia tak ada ilmu, dia harta banyak, kehidupan dia, walaupun dia ada banyak kereta mewah, dia ada banyak contohnya gudang-gudang, kilang dan sebagainya, tetapi ilmu tak ada, kehidupan boleh hancur. Sebab apa? Faridatun, kewajipan. Ilmu ini kewajipan. Baik, katakanlah ayah kita dah tinggalkan kita banyak duit, harta, emas, apa lagi, kilang, banglo dan sebagainya.
Tanpa ilmu, walaupun kita dah ada berjuta-juta, kita boleh ditipu sekelip mata sahaja. Harta, wang yang kita ada, kita akan hilang daripada memiliki. Sebab itu penting apabila kita pergi ke sekolah, bukan sekadar kita belajar ilmu, tetapi dia akan memberi kita makna kehidupan yang lebih baik. Kita akan jadi manusia yang lebih rasional, manusia yang lebih steady, manusia yang cerdik. Bila cerdik ni, banyaklah kehidupan dia akan menjadi baik. Baik, tentang ada yang kata jaminan dah ada. Yang tadi cikgu, bapa saudara saya dah bagi jaminan, dah ada restoran ikan bakar yang banyak. Dia dah janji lepas SPM jangan risau kerja dengan dia. Anak-anak sekalian, bagus, tahniah kerana mempunyai bapa saudara yang bagus, yang bertanggungjawab begitu. Namun kita kena ingat, kita tak tahu in future, masa akan datang, anything can happen. Anything can happen. Contoh, ini saya bagi satu contoh. Bukan doa, tapi contoh. Katakanlah bapa saudara kita meninggal dunia. Meninggal dunia, syarikat itu akan jatuh milik kepada orang lain, mak saudara kita ataupun ahli-ahli pegangan saham yang lain dan sebagainya. So, adakah orang yang mengganti itu semurni jiwa, sebaik seperti bapa saudara kita? Ini yang kita risau. Dulu dia jamin, kita pun main-main, tak payah belajarlah, bapa saudara aku ni dah janji nanti aku akan lantik sebagai supervisor di salah sebuah restoran ikan bakar yang aku miliki, contohnya. Baik, tiba-tiba dia meninggal dunia. So, macam mana kita? So, kita pun tiba-tiba pengganti ataupun pemilik seterusnya tidak melayan seperti mana bagusnya bapa saudara kita. Jadi, kita pun mula terkapai-kapai. Ilmu tak ada masa tu. CJ tak ada. SPM kita kata masa tu tak penting. So, kita tak belajar betul-betul. BM, sejarah kita fail pun kita tak kisah sebab kita dah ada plan, dah ada jaminan bapa saudara kita. Dan kita mula pada ketika itu, kita terkapai-kapai. Nak kerja, kemampuan ada, fizikal kuat, mohon kerja, SPM, kita tidak ada SPM, contohnya kan. Lepas tu nak berniaga pula tak menjadi, contohnya. Jadi hidup kita susah. Begitu juga dengan yang keempat, dah sedang berjaya berniaga. Anak-anak sekalian, kita tengok ramai perkongsian orang yang berniaga. Dia berniaga ni, graf dia fluctuate. Fluctuate ni maknanya, lebih kurang gitu kan. Fluctuate ni turun naik. Kita tak tahu, mungkin sekarang rezeki kita baguslah, kita berniaga sambil belajar, hujung minggu kita dapat duit, kita dapat survive, dapat bantu keluarga, bagus. Tetapi konteks ilmu adalah sangat penting. Kedudukan ilmu sangat penting. Jadi kita nak bina kehidupan, kita mesti belajar. Walaupun kita pada hari ini, contohnya kita hairan macam mana ilmu sejarah boleh membina kehidupan. Ya, kita tak sedar sebenarnya dia akan menjadikan kita orang matang, akan membantu kita untuk menjadi orang dewasa yang lebih steady. Anak-anak sekalian, walaupun pada hari ini, kita sekarang sebab kita di usia remaja kan, kita rasa kadang-kadang perbuatan tindakan kita ni betul. Macam dah betul dah. Tetapi sebenarnya banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Jadi, pilihan apa yang kita ada? Kita kena dengar nasihat ibu bapa kita, penjaga kita, nasihat guru-guru kita yang suruh belajar. Zaman sekolah kita perlu belajar, di usia remaja, usia belasan tahun kita perlu menuntut ilmu. Maka kita perlu menuntut ilmu. Ingat, hari ni kita kata tak perlu SPM. Apabila kita susah nanti, orang yang mengajak, yang mewar-warkan benda ini, dia tak akan tolong kita. Kebanyakannya begitu. Belum pasti mereka akan tolong kita. So, satu lagi perkara yang kita perlu ingat bahawa dalam kita design kita punya future, dalam soal kita merancang masa depan kita, satu elemen penting adalah kita mesti mengurangkan risiko ataupun mudarat. Jadi, mungkin kita ada SPM, sama ada cemerlang ke, sederhana ke, biasa ke, rendah ke, tetapi dengan kita ada ini, kita telah menyelamatkan diri kita dengan satu tiket yang bagus. Kita telah meletakkan kedudukan kita lebih selamat. Nanti, katakan bisnes kita dah lingkup. Contoh, ini bukan doa. Contoh, katakan bisnes kita lingkup, tak menjadi. Bapa saudara kita yang menjanjikan kerja untuk kita, dia pun dah tak ada kat dunia ni. Contohnya, so mungkin SPM yang kita ada, itu akan dapat membantu kita, ya, selain daripada kita usaha, doa, kita minta dengan Allah. Jadi syarat yang kita perlu ada adalah dengan mempunyai kelayakan pendidikan untuk kita membina masa depan. Ingat anak sekalian, sekarang mungkin kita selesa, mak ayah kita ada, adik-beradik kita alhamdulillah okey-okey belaka, jaga kita, bantu kita. But in future, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang,
ibu bapa kita adakah masih kekal bersama kita? Mungkin ya, kalau ikut adatnya mereka usia dah tua dan mungkin mereka pergi dahulu meninggalkan kita. Jadi adik-beradik kita pula, mereka bukan sombong, mereka ada keluarga sendiri, nanti dah kahwin, berpindah, seorang pergi ke Jerman, seorang ke New Zealand, seorang ke Sabah, seorang ke apa nama ni, di Perlis. Tinggallah kita duduk dalam keadaan yang sukar. Adik-adik kita mungkin akan bantu kita, tak ada masalah, tetapi kita kena ingat mereka mungkin terhad kerana mempunyai tanggungjawab sendiri. Jadi apakah pilihan yang kita ada pada hari ini? The now pada hari ini ialah dengan kita gunakan peluang untuk belajar, cari ilmu, kita cuba letakkan diri kita dalam zon yang paling selamat, zon yang paling kurang risiko untuk kita membina masa depan. Jadi kepada segelintir anak-anak orang kaya yang banyak harta, yang rasa tak perlu belajar, perlu fikir kembali, tak perlu SPM, perlu fikir baik-baik kembali. Betul ke apa yang aku fikir? Jaminan dah ada. Yang contoh bapa saudara tadi, ada satu kes tadi. Betul ke jaminan itu akan kekal dan mutlak milik kita? Dan yang dah sedang berniaga jual apa ni, tak kisahlah jual apa-apa di online sekarang kan, adakah akan kekal begini? Atau musibah datang, ilmu aku tak ada, sertifikat aku tak ada, adakah aku sengaja ingin meletakkan diri aku, masa depan aku dalam keadaan yang berisiko?